bab yang pertama, warisan negara bangsa. Jadi untuk bab pertama ni, kamu boleh buka muka surat keempat, ya, buku teks muka surat keempat. Jadi dia adalah tajuk yang pertama ni melibatkan warisan negara bangsa. Jadi kita nak kena fahamkan tentang negara bangsa yang melibatkan alam Melayu lah. Okey, dia bila sebut warisan tu yang dah berlaku lepas, okey, yang dah lepas, yang diwariskan kepada kita ada sekarang ni, terutama sekali yang melibatkan kerajaan Melayu. Jadi dia ada bahagian yang pertama ni melibatkan kerajaan Melayu. Kemudian kita nak tengok ciri negara bangsa alam Melayu. Apa ciri-ciri yang meunikkan dia, menggambarkan dia tu sebagai alam Melayu. Jadi dia ada di situ raja, undang-undang, wilayah pengaruh, rakyat. Seterusnya, Kesultanan Melayu Melaka. Ini salah satu contohlah kerajaan Melayu yang kita ada pada masa lepas. Bukan yang ini saja, ya. Kamu jangan ingat Kesultanan Melayu Melaka saja yang ada. Ada selain daripada itu. Contohnya kerajaan Kedah Tua ke, kerajaan Pahang ke, kan, kerajaan Patani ke. Jadi dia ada kerajaan-kerajaan Melayu lama yang pernah memerintah kawasan tersebut. Dan salah satu contoh yang ada dalam buku teks kamu adalah Kesultanan Melayu Melaka. Yang nak tak nak kita akan cuba fahamkanlah. Jadi itu saja yang akan cikgu cuba sedaya mampu untuk terangkan kepada kamu melibatkan bab yang pertama ni, warisan negara bangsa. Jadi bila sebut tentang warisan negara bangsa ni, dia melibatkan negara bangsa alam Melayu. Jadi bila sebut tentang tanah Melayu ni, dia alam Melayu lah. Walaupun kadang-kadang ikut sejarahnya, alam Melayu ni dia luas, dia besar. Okay? Dia luas, dia besar. Dia tanah ni dikatakan dia ada bercantum dengan Indonesia, bercantum dengan Sabah, Sarawak. Dan pada satu masa tu berlaku satu letupan gunung berapi yang memisahkan antara tanah-tanah besar ni, terutama sekali yang Indonesia tu lah dengan Malaysia ni, yang memisahkan dia, yang menyebabkan adanya pemisahan di situ. Dikatakan dulu pada waktu-waktu zaman dulu ni dia bercantum. Jadi kalau sebut tentang warisan negara bangsa ni, kita nak tengok kepada alam Melayu dan terutama sekali sebelum kedatangan Barat. Sebab bila datangnya Barat dia dah jajah tanah-tanah Melayu ni, dia dah ada pengaruh besar, okay, dalam pemerintahan di tanah Melayu ni. Jadi ada banyaklah benda yang sepatutnya jadi warisan kuat pada alam Melayu, dia mulai terhakis disebabkan oleh datangnya Barat dan datangnya penjajah-penjajah yang nak tak nak akan sedikit sebanyak mengubah landscape bangsa tu sendiri, mengubah keadaan muka bumi itu sendiri. Okey, kerajaan Melayu ni terdiri daripada Funan, Champa, Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya, Angkor, Majapahit. Jadi ni antaralah kerajaan Melayu yang ada, yang wujud sebelum kedatangan Barat. Dan bila datangnya Barat, ada kerajaan-kerajaan tertentu yang hilang, yang musnah, yang terus tiada. Contoh yang paling mudah sekali adalah Kesultanan Melayu Melaka, yang menyebabkan sampai sekarang tidak ada lagi Sultan Melaka lah, yang menyebabkan Sultan Melaka, pemerintahan beraja di Melaka, keluar daripada Melaka sebab dia tak mampu nak melawan Portugis waktu tu. Okey, kemudian kita pergi kepada ciri negara bangsa. Jadi bila sebut tentang ciri negara bangsa alam Melayu ni, dia adanya raja ataupun sultan, ada pemerintah utama di kalangan anak Melayu sendirilah, di kalangan Melayu tu sendiri yang jadi raja, yang jadi sultan, yang jadi pemerintah utama, pemerintah tunggal bagi kawasan-kawasan tertentu. Jadi raja ni adalah tonggak utama negara dan dibantu oleh pembesar. Jadi pembesar akan bantu raja-raja ni. Dia macam menteri-menteri dia lah, menteri-menteri dia. Jadi menteri-menteri ni dia ada portfolio dia sendiri. Ada menteri yang penasihat utama bagi sultan, ada menteri yang jaga adat istiadat,
ada menteri yang jaga keselamatan, pertahanan, ada menteri yang jaga keuangan. Lebih kurang macam tu lah. Jadi raja ni akan dibantu oleh pembesar. Dan raja ni ditaati oleh rakyat. Jadi rakyat taat kepada raja. Taat tu maksudnya segala perintah, segala undang-undang pemerintahan dia akan taat kepada raja. Dan apabila negara tu dalam keadaan yang berbahaya, kemungkinan akibat daripada serangan-serangan penjajah-penjajah luar, rakyat akan taat setia ke belakang raja. Okey, taat setia belakang raja dan sama-sama akan mempertahankan negara yang ada tu. Seterusnya, raja juga dianggap suci. Okey, dianggap suci. Contohnya Raja Champa. Ini memang ada dalam buku teks ya. Jadi cikgu bagi contoh yang berdasarkan buku teks lah. Jadi Raja Champa ni dianggap sebagai pemerintah yang suci. Dan dia dikaitkan dengan Dewa Siva. Jadi Dewa Siva ni dewa bagi agama Hindu lah, agama Hindu. Jadi dia ada sejarah tentang Dewa Siva ni, dan bila sebut tentang dewa ni, dia boleh dikatakan makhluk-makhluk atasan lah, yang tingkat dia tu tinggi. Tingkat dia tu tinggi, dia tak level sama dengan manusia, dia level lagi tinggi berbanding dengan manusia. Seolah-olah macam itulah dia dianggapnya raja pada alam Melayu tersebut. Seterusnya kita ada undang-undang. Jadi pastinya lah bila ada sesuatu kawasan yang diperintah oleh raja dengan pembesar-pembesar, pastinya ada undang-undang yang akan mengawal atur pergerakan rakyat, mengawal atur tingkah laku rakyat di dalam sesuatu negara, di dalam sesuatu negeri itu. Jadi dia nak tak nak kena ada undang-undang. Jadi dengan adanya undang-undang, dia akan jadi panduan pentadbiran bagi kerajaan. Jadi kerajaan dia tahu bila seseorang tu langgar sesuatu yang tak sepatutnya dibuat di dalam masyarakat, di dalam negara, apa tindakan yang boleh dikenakan terhadap individu tersebut. Contohnya dia jadi tali barut. Jadi ada undang-undang mungkin boleh bunuh dia sebagai hukuman mengkhianati negara. Sebagai contohlah, dia ada undang-undang, ada panduan bagaimana nak menghukum orang-orang yang menjalankan jenayah ataupun menjadi pengkhianat kepada negara. Jadi dia jadi panduan pentadbiran bagi kerajaan. Contohnya Majapahit, adanya undang-undang Kutara Manawa. Jadi di Majapahit ni ada undang-undang yang dipanggil sebagai Kutara Manawa. Ini kamu boleh lihat juga dekat muka surat 4 ya, muka surat 4. Seterusnya dia ada wilayah pengaruh dia. Okey, wilayah pengaruh dia ada tempat dia, ada kawasan dia yang dipanggil sebagai wilayah pengaruh, kawasan perakui pemerintahan raja. Contohnya pengaruh wilayah bagi kerajaan Funan ni, dia ada bahagian atas-atas ni kat Myanmar, kat Burma, atas-atas bahagian-bahagian Thailand tu, di antara Thailand dengan China yang atas tu. Jadi kerajaan Funan ni dia terdiri daripada kawasan wilayah pengaruh dia adalah Sungai Mekong, Teluk Chamran, selatan Myanmar, Segenting Kera. Okey, ni antaranya lah, di antaranya. Seterusnya pastilah antara ciri utama dalam negara bangsa alam Melayu ni adanya rakyat. Jadi kalau tiada rakyat, macam mana nak membentuk negara kan? Okey. Jadi rakyat ni dia mestilah penduduk yang setia kepada negara tu, setia di belakang raja dia. Jadi kalau raja dia memerlukan rakyat, rakyat tu akan taat dan patuh lah, taat dan patuh. Contohnya kerajaan Sriwijaya, rakyat jalankan upacara persetiaan dan mereka menunjukkan persetiaan tu dengan meminum air sumpah. Okay, dan meminum air sumpah nak memastikan bahawa dia akan setia pada negara, setia pada raja, akan mempertahankan dengan nyawa raga mereka lah supaya negara tak tumbang. Itu adalah untuk ciri negara bangsa. Seterusnya kita pergi kepada Kesultanan Melayu Melaka. Jadi ini antara contoh yang ada lah. Jadi cikgu nak bagi tahu tak 100% lah nota ni ya. Kalau kamu rasa perlu penambahan, kamu tambahlah dekat tepi-tepi ni.
Dekat tepi-tepi yang kosong ni boleh tambah. Jadi tambahlah maklumat-maklumat yang kamu rasa penting. Kemudian kalau kamu nak print juga, kamu tak perlu print warna, kamu print yang hitam putih pun tak ada masalah. Ataupun grayscale, dipanggil grayscale. Okey, grayscale. Contohnya Sriwijaya kan. Mana Sriwijaya? Ni Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya. Apa maksud Sri? Sri ni maksud dia bercahaya. Ini ada dalam buku teks ya, muka surat 5. Kamu boleh tambahlah. Okey. Bukan semua benda cikgu mampu nak letak dalam nota ni. Vijaya ni maksudnya kemenangan. Jadi kamu tambahlah mengikut kamu rasa apa yang perlu ditambah. Kalau ada salah pun apa perlu diubah. Jadi ini nota untuk dibaca oleh kamu, ya. Bukan apa, kadang-kadang orang dia tak pernah suka sangat buka buku teks ni. Salah satunya sebab buku teks ni ada dekat 240 lebih kurang muka surat. Dengan cikgu buat ni ada lebih kurang 90 muka surat. Jadi tengok kat sini. Okey, nampak tak kat video tu ada lebih kurang 90 muka surat sahaja, dan cikgu dah compile yang mana-mana cikgu rasa penting lah. Tetapi kadang-kadang ada juga tertinggal, kamu tambah sendiri, ya, kamu tambah sendirilah. Okey, kita pergi kepada kerajaan Melayu Melaka. Jadi sebelum cikgu nak pergi lebih lanjut tentang sejarah KSSM tingkatan 4 ni, cikgu baca dululah apa yang ada di dalam penerangan ni. Jadi nota adalah berdasarkan silibus terkini sejarah KSSM tingkatan 4. Jadi cikgu akan gunakan nota ni hasil daripada cikgu copy and paste lah. Cikgu ambil daripada buku teks tu, cikgu mudahkan dia dengan cara cikgu lah ya. Kemungkinan bersesuaian tak bersesuaian cikgu tak pastilah, tapi ni cara cikgu, kemungkinan lagi mudah untuk cikgu terangkan kepada kamu. Seterusnya, setiap bab di dalam nota akan ada video penerangan. Jadi untuk yang sejarah ni ada 10 bab semua. Jadi kita ada 10 bab yang melibatkan nota dan 10 video yang akan menerangkan tentang topik-topik bab-bab yang ada dalam sejarah KSSM tingkatan 4. Kemungkinan ada lebih daripada 10 video. Itu tak pasti lagi macam mana ya, sebab ini baru video permulaan. Semua gambar raja atau peta yang digunakan di dalam video adalah berasal dari buku teks. Jadi kamu boleh refer dekat buku teks. Jadi cikgu akan gunakan peta, cikgu gunakan gambar. Kebanyakannya datang daripada buku teks. Jadi kena refer nak tak nak kepada buku teks, dia sumber rujukan utama kita. Nota diberi secara percuma. Jadi kalau kamu berminat nak dapatkan nota ni, kamu boleh mesej cikgu. Nanti cikgu akan bagi link, kamu isilah maklumat tu. Kemudian cikgu akan email kepada kamu lah tentang nota ni. Nota ni cikgu minta sangat kamu jangan share dengan kawan-kawan kamu lah. Kalau kawan-kawan kamu berminat nak dapatkan nota ni, minta dia mesej cikgu, dia isi dalam Google Form yang cikgu akan buat tu. Nanti cikgu akan email sendiri kepada dia, sebab cikgu nak tengok lah berapa ramai yang cikgu hantarkan nota ni dan berapa ramai yang bermanfaat lah terima nota ni. Cuma untuk dapatkan video penerangan. Jadi untuk dapatkan video penerangan ni ada sedikit bayaran. Jadi kalau kamu berminat nak tengok video dia tu, nak dengar penerangan yang cikgu berikan ni, dia ada sedikit bayaran untuk satu bab tu. Ya, untuk satu bab, untuk setiap bab tu ada bayaran dia. Jadi terpulang kepada kamu lah. Contohnya macam kamu nak ulang kaji untuk bab yang ketiga sahaja, kamu hanya bayar satu bab tu sahaja. Dia tak perlu bayar semua bab sekali, tak. Ya, bayarannya nanti boleh mesej cikgu, boleh tanyalah macam mana. Nota percuma ya. Cuma video tu ada sedikit bayaran lah untuk upah cikgu. Kan, cikgu punya bilik ni ada aircon, nak kena bayar aircon ni, buka 24 jam kan, sebab cikgu duk usahakan sejarah, nota sejarah ni. Jadi ada sedikit lah bayaran di situ. Jadi apa-apa pun boleh mesej cikgu lah, tanya macam mana. Sebarang pertanyaan tentang video boleh hubungi ni nombor cikgu ya, 011338374770.